Alright, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Selamat datang ke Roy TT. Saya Jero Azrul. Fokus pada iaitu personal development dan juga iaitu kaedah teknik analisis lah. Fokusnya pada iaitu financial market, fokus pada CFD dan obviously kita trade gold, oil, forex dan sebagainya. Dan adakah kita tak campur fundamental atau positif? Yes, campur juga, tapi kita ada kriteria utama, belief kita dan juga psikologi yang pentinglah konsisten guys. Alright, hari ni saya nak kongsikan itu time frame mana kita nak pegang. Kadang-kadang kita tengok market extension ataupun kita nak tahu high dan low. So mana satu kita nak pegang. Okay. So jawapan dia guys ialah yang pertama iaitu kita kena understand iaitu pegang pada saya lah. Iaitu hubungan ataupun jambatan antara hubungan dia, hubungan jambatan antara time frame besar time frame kecil iaitu di H4. Okay, H4 dan juga daily. Okay, bagi saya ialah kalau you sebagai intraday ataupun you sebagai swing trader ataupun sebagai scalper, you mesti pegang H4 dengan daily sekurang-kurangnya. Saya tahu time frame besar boleh ambil alih ataupun time frame kecil berkumpul dia boleh gerak break pada H4 daily, tetapi secara asasnya you kena ada satu mindset di mana pegang H4 dengan daily. Okay, baik. So, pada H4 sebenarnya ialah apa yang you kena cari iaitu sekurang-kurangnya ada satu resistance ataupun ada satu support yang di break selepas berlaku extension, dan sekurang-kurangnya kalau H4 ialah mesti ada dua resistance ataupun sekurangnya pada daily ialah ada satu resistance. Pasal daily dia dah kuat kan, macam contohnya siapa yang trading biasa pasal engulfing is a strong punya feature sebenarnya pada candlestick, tapi saya tak panggil engulfing sebab pasal saya tak tekankan dia kepada konsep candlestick pattern, tapi saya lebih kepada candlestick close price di atas open price. Maksudnya kalau untuk bullish candlestick close price iaitu candlestick close price ialah close di atas open price bear sebelum untuk buy, ataupun candlestick close price bear open di bawah iaitu bull sebelum untuk break kepada downtrend. Jadi itu konsep yang utama yang saya rasa you patut faham dan juga you pegang macam mana strategi dia untuk kita trading ataupun kita buat untuk jangka masa panjang. Okay, so jadi dari segi masa kita ambil opportunity tu kan guys, iaitu pada peringkat awal dia akan pada H4 sendiri, ketika you tengok dia break, biasanya di daily dia akan berada pada resistance, terutama kalau you pakai MASNR lah. So dekat situ dia akan ada satu macam 50-50 lah kan. Okay, aku nak buy ni di resistance daily, dan untuk pengetahuan you, pengalaman saya memang daily boleh ambil alih, turun dekat support kemudian baru buy balik. Jadi sebab tu pendekatan yang diambil biasanya selepas H4 bagi signal, daily bagi signal, saya tetap tunggu retracement, terutamanya pada contohnya level Fibonacci yang dekat bawah tu, maksudnya dia try test low sebelum, itu saya cari, ataupun saya pergi pada daily yang test pada support. Itu kebanyakan saya ambil, kecuali saya ambil ialah keputusan untuk scalping pada H4 sebab saya cari MASNR terdekat, ataupun saya buat tindakan yang seterusnya ialah memang tunggu kat bawah. Tapi coach, ada tak dia pergi terus? Yes, pengalaman saya juga mengatakan iaitu memang dia boleh pergi terus, dia tak retest dah guys. Ada macam tu, tapi kalau dia nak pergi jauh, dia akan retest baru dia pergi jauh, sebab dia kena bentuk iaitu dua kaki ataupun new high, mana low yang semakin meninggi kan, new high low semakin meninggi lah maksudnya kan. Dan pada sama juga ialah dia membentuk certain pattern di mana trend itu yang pertama break, ada retest, dan trend ketiga adalah yang terpanjang kan, konsep wave, basic wave, dan itu yang saya target sebenarnya untuk kita punya perjalanan trading kita, terutama menjadi pair yang extension. Okey, dalam keadaan sekarang iaitu contoh kita boleh tengok ini berlaku pada gold, dan dalam keadaan sekarang juga kita mungkin boleh tengok iaitu apa yang berlaku ni coach, inflation, apakah tindakan yang kita patut ambil. Okey, pada saya purely saya kata dari segi kita ni, ini yang pandangan saya peribadi lah kan, dan saya take it as a professional level juga, maksudnya segala approach dari segi pengajaran ataupun apa yang saya sampaikan pada you, iaitu saya berpandangan ialah really important juga untuk kita clear cut kita nak pegang apa. Kadang-kadang kita terlalu banyak parameter, kita tengok technical analysis, tengok fundamental analysis, kita juga tengok iaitu sentiment, kita tengok tu ni. Jadi terlalu banyak pun pening juga guys. Jadi pada saya aware pasal fundamental, saya bukan tak aware 75 BP high ke apa dan sebagainya. Saya aware keputusan daripada Bank of England BOE ataupun keputusan oleh Federal Reserve, saya aware, tetapi saya tetap dengan technical analysis. Pasal pada saya lah technical analysis ni dia dah merujuk kepada ialah projection kepada psikologi ataupun pattern yang terbentuk pada news tersebut. Jadi pada saya lah, saya ambil technical analysis, yang paling saya kena clear ialah saya tahu market saya sendiri pun tak tahu pergi mana. Walaupun saya baca kononnya BP high 75 BP high ataupun sebagainya, tetapi pada saya lah saya clear cut apa saya kena buat, saya kena faham iaitu what if punya konsep. Kalau market pergi, apa saya kena buat? Kalau market tak pergi, reverse lawan saya punya kalau lawan saya punya posisi atau analisis saya, apa saya kena buat. So itu antara key yang saya rasa adalah amat important untuk kita faham kat mana kita punya stand.
So, apa message video ni sekarang ni lah, iaitu you kena faham apakah you punya stand, apakah you punya pegangan, you pegang apa, dan really important untuk you pegang benda tu. Sebab banyak orang sebenarnya dia terpengaruh kan, dia dah ada pegangan, tapi apa yang berlaku lah, dia tengok channel lain ke, dia tengok YouTube lain ke, kan, dia tengok konten lain ke, sifu lain pun, jadi mungkin aku patut buat macam ni, akhirnya you tak ke mana guys. So benda ni kena critical, sebab apa yang you perlu buat lah, you kena guna formula yang selalu saya kongsikan dari RTT ialah what works kan, ataupun what went well kan, what doesn't went well kan, what didn't work kan, and how I can do differently. So jadi biasanya kita akan faham dari segi konsep tu, pasal itu akan bawa kita pada long term punya sukses. Sebab apa yang kita buat sebenarnya ialah just take massive action. Lepas tu kita tengok kalau benda tu tak jadi, kita belajar, kita adjust, dan kita buat lagi sampai benda tu menjadi. Itu je konsep dia. Dan it may take longer time, dan juga it may take shorter time lah. Depend atas knowledge kita, mentor kita, dan juga community, serta juga luck kita kan. Saya letak luck juga, satu luck juga. Sebab kadang-kadang setengah orang ni luck dia bagus luck dia bagus, maksudnya lah dia boleh fokus pada tindakan yang sesuai bila dia tahu apa yang patut dia buat So tak seperti you mesti jadi ataupun tak jadi, tapi somehow you make it benda tu workable pada you. Alright, saya rasa itu saja. Thank you so much. So tulis bawah ni apa yang you learn daripada ni, ataupun you punya respon. Saya faham kebelakangnya ada respon kat saya, oh walau macam mana full margin juga bagus, gempak tengok channel ni. Saya rasa tu more on marketing lah kan. Tapi pada kita lah, yang paling penting lah you tahu apa you patut buat, dan juga macam mana you untuk make it better untuk yourself guys. Alright, so ini adalah tips hari ni, dan setiap hari saya akan buat video untuk you kan, kadang dalam bentuk yang lain ni, obviously saya guna kamera dan kadang mungkin saya guna handphone, ataupun saya guna saya punya DJI Pocket. Tapi pada sama juga, jangan risau kemudian, yang penting suara jelas dan juga you faham apa saya maksudkan. Okey, jumpa lagi. Salam hormat, saya Coach Jerus. Semoga you sukses dalam trading, dan jumpa untuk live setiap hari dalam channel Road to FTT. Jumpa lagi.